Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan menunjukkan penetapan profil MSM ataupun konfigurasi asas web jualan MSM kita. Okey, penetapan ini perlu dijalankan jika ini adalah pertama kali kita login ke ruangan pentadbiran web jualan MSM anda. Penetapan ini amat penting dan perlu dijalankan sejurus selepas kita memasang web jualan MSM kita. Sebelum itu, kita perlu login terlebih dahulu ke ruangan pentadbiran. Okey, untuk masuk ke ruangan pentadbiran, kita perlu menggunakan alamat seperti ini. Tanda soal pentadbiran sama dengan kod rahsia. Dalam contoh ini, kod rahsia default kita adalah demo123. Okey, so anda boleh tukarkan bahagian ini kepada nama domain anda. Okey, di belakangnya biasanya sama. Okey, dan kod security di belakang. Okey, seterusnya tekan enter. Jika semuanya okey, kita akan dapat lihat ruangan untuk pentadbir login di sini. Okey, so kita perlu masukkan username kita dan juga password. Okey, by default selepas kita memasang MSM buat pertama kali, username kita adalah pentadbir dan passwordnya adalah demo123. Okey, so kita boleh log masuk. Okey, jika anda berjaya login masuk ke ruangan pentadbiran, anda akan nampak menu pentadbiran di sini. So apa yang kita perlu buat pertama kali, sejurus selepas kita memasang MSM, kita perlu menetapkan profil MSM kita. So klik pada butang profil MSM. Okey, so ini adalah laman penetapan profil MSM kita lah. Okey, profil MSM ni boleh dikategorikan juga sebagai konfigurasi asas lah. Okey, basically kita perlu menetapkan profil laman web kita dan juga profil pemilik atau pentadbir web MSM. Okey, so seperti yang anda dapat lihat pada skrin anda sekarang ini adalah ruangan penetapan profil. Walaupun kita perlu menetapkan profil ini buat kali pertama, kita juga boleh mengemaskini ruangan ini pada bila-bila masa. Okey, seperti yang kita dapat lihat, ada ruangan tajuk pendek. Okey, so ini adalah tajuk laman web kita lah. Seterusnya ada tajuk panjang. Okey, tajuk panjang ni kita boleh juga gunakan sebagai slogan laman web kita lah. Okey, atau slogan produk kita. Okey, di ruangan kedua-dua ruangan borang ini kita boleh kemaskini. Seterusnya kita nampak ruangan atau borang URL dan juga folder MSM. Okey, ruangan ini kita tak boleh edit, ianya dijana secara automatik. Seterusnya yang penting adalah bahagian ini, iaitu meta keyword dan juga meta description. Okey, so di bahagian meta description ni kita boleh masukkan maklumat pendek mengenai laman web kita ataupun produk yang ingin kita pasarkan. Okey, di sini pula adalah bahagian keyword lah. Jadi kita boleh masukkan keyword yang berkaitan dengan laman web kita atau produk kita atau perkhidmatan kita lah. Okey, kita perlu masukkan keyword tu di sini. Kedua-dua ini termasuk tajuk pendek ni amat penting sebab ianya akan dipaparkan pada hasil carian Google ataupun Yahoo ataupun lain-lain search engine lah. Okey, so kita perlu menetapkan dengan teliti. Okey, seterusnya kod rahsia pentadbiran. Okey, inilah kod rahsia semasa kita ingin login tadi. Okey, so kita boleh tukar kod rahsia pentadbiran tu di sinilah. Okey, seperti yang kita dapat lihat di awal video ini tadi, saya ditunjukkan cara nak masuk ruangan pentadbiran. So inilah kod rahsia yang saya masukkan lah. Okey, so bila kita tukar di sini, sebagai contoh cuba, so kita boleh letak di sinilah cuba. Okey,
So barulah kita boleh lihat ataupun ruangan login pentadbiran akan terpapar. Jika kod pentadbiran berkenaan tidak tepat, anda tidak akan nampak ruangan login berkenaan. Ini adalah salah satu ciri-ciri keselamatan mini site mudah lah. Okey. Seperti yang kita ketahui, biasanya untuk login ke sesuatu ruangan pentadbiran, di belakang domain kita biasanya ada admin. Kadang-kadang jika kita gunakan WordPress, biasanya WP admin. Okay. Kalau siapa yang biasa guna Joomla, biasanya di belakangnya administrator. Jadi ini alamat seperti ini tidak berapa selamat, kerana hackers ataupun pengguna tidak bertanggungjawab boleh cuba mengakses ke ruangan pentadbiran kita. Okay. Dan mungkin mereka boleh menggunakan skrip-skrip tertentu untuk mencuba ataupun hack laman web kita lah untuk login sebagai pentadbir. Tapi dalam mini site mudah, untuk masuk ke ruangan pentadbiran perlu tahu kod rahsia di belakang ni. Selagi pengguna atau hackers tu tak tahu kod belakang ni, mereka tidak akan nampak ruangan login pentadbiran tu. Jadi kita saja yang perlu tahulah kod pentadbiran ni. So di sinilah tempat untuk kita tukar kod rahsia pentadbiran tu. Okey, kita boleh tukar di sinilah. Okey, seterusnya kita ada status kandungan footer. Okey, ia bermaksud sama ada kita ingin aktif atau tidak aktifkan kandungan footer. Okey, dan ini pula adalah kandungannya lah, kandungan footer. Jadi bila kandungan footer ini aktif, kita dapat lihat di bahagian bawah sekali. Okey, so inilah kandungan footer tu. Okey, jika kita tak nak aktifkan, di ruangan bawah tu akan hilang lah. Okey, kita cuba lihat. Okey, kandungan footer dah hilang lah. Okey, so itu maksudnya lah. Okey, kandungan footer. Okey, so tidak aktif. Kalau kita nak aktifkan, kita boleh letak lah, kita boleh tukar bahagian ni. Okey, sebagai contoh saya nak tukar kepada webjualanmudah.com. So kita boleh tukar lah. Okey, seterusnya, okey, bahagian profil pemilik laman web MSM. Okey, so di sini kita perlu menetapkan profil kita lah sebagai admin atau pentadbir laman web MSM. Okey, so pertama sekali kita boleh lihat borang nama syarikat. Jadi kita boleh tetapkan nama syarikat kita di sini. Seterusnya nombor syarikat. Okey, dan seterusnya nama kita sebagai pentadbir, nama penuh lah. Seterusnya kita punya username dan password sebagai admin lah. Okey, so kita boleh tukar username dan password kita di ruangan inilah. Okey, dan seterusnya alamat kita, daerah, postcode, negeri, nombor telefon dan sebagainya. Okey, yang paling penting di ruangan ini adalah email ni lah. Okey, so email ni kita perlu letakkan email yang kita selalu check lah, sebab okey, ada sebahagian IM yang memiliki banyak email address. Jadi kita perlu letakkan email address yang aktif, yang kita sering periksa email tu, kerana setiap tempahan yang berlaku atau apa saja aktiviti, termasuk juga jika user menghubungi kita melalui butang ni, okay, so email address ni akan terimalah maklumat tu. Okay, jadi kita perlu letakkan alamat email yang aktif lah. Okay, seterusnya lain-lain penetapan. Okay, email notis pentadbir ni maksudnya jika berlaku aktiviti seperti tempahan, okay, yang dibuat oleh pelanggan, adakah kita ingin menerima notis. Okay, jadi kita boleh buat pilihan di sini lah. Okay, dan biasanya memang kita perlu pilih ya lah. Okay, kalau kita pilih tidak, maknanya jika berlaku tempahan, kita tidak akan menerima sebarang notis. Jadi lebih baik kita pilih ya lah di bahagian ini. Okay, seterusnya Google Analytics. Okay, MSM telah pun
membuatkan integrasi untuk penggunaan Google Analytics. Okey. Jadi apa yang kita perlu buat hanya letakkan web property ID kita di sinilah. So macam mana nak dapatkan web property ID ni? Anda boleh klik di bahagian ini atau butang ini. So anda boleh daftar atau aktifkan akaun Google Analytics kita. Okey. Jika kita tidak ingin menggunakan Google Analytics ni, kita boleh pilih tidak aktif lah. Okey. Kita boleh pilih tidak aktif di sini. Okay. Seterusnya ataupun yang terakhir sekali, bahagian status pautan affiliate MSM. Okey. Apa yang saya masukkan dengan status pautan affiliate MSM ni adalah ni. Okey. Kita boleh pilih sama ada untuk memaparkan teks ini bersama link affiliate di sini. Okey. Melalui ruangan ni lah. Jika kita tidak ingin paparkan teks ini, kita boleh pilih tidak aktif. Okay, so nanti teks ini akan hilang lah. Okay, jika kita ingin memaparkannya, kita pilih aktif dan seterusnya masukkan ID affiliate MSM kita di sini. Okay. Sebagai contoh, ID saya pengasas. Okay. So jika kita mouse over pada mini site mudah ni, link mini site mudah ni, kita boleh tengok di sini, di bahagian sini atau kadang-kadang di bahagian sini ada menunjukkan URL. Okay, seperti yang kita dapat lihat ni. So ini adalah link affiliate MSM kita. Okay, maksudnya walaupun anda adalah pemilik halaman web ini, okay, anda boleh letakkan juga teks affiliate mini site mudah kita di sini. Dan jika ada sebarang pembelian ataupun pengguna yang mengunjung laman web kita, klik pada link ini dan mereka membuat pembelian perisian mini site mudah ini, anda akan menerima komisen lah. Okay. Walau bagaimanapun tiada paksaan untuk anda memaparkan teks ini. Okay. So anda boleh pilih tidak aktif lah jika anda tidak mahu memaparkan teks affiliate MSM di sini. Okey, kita boleh periksa sekali lagi. Okey, borang kita ke rasanya semuanya okey. Tiada apa-apa pembaruan yang ingin dilakukan. Seterusnya kita boleh pilih atau klik butang kemas kini. Okey, setelah kita memaskini profil MSM kita boleh lihat hasilnya lah. Okay. Sebagai contoh, tajuk pendek. Okay. Kita boleh lihat hasil daripada tajuk pendek ini. Kita boleh nampak pada tab browser kita lah. Okay. Begitu juga jika kita kepada browser lain. Sebagai contoh, dalam Google Chrome. So tajuknya keluar di sinilah, web jualan mudah. So itulah dia bahagian tajuk pendek. Okey, untuk meta keyword dan meta description ni, untuk melihat hasilnya, okey, agak teknikal sikit, tapi anda tidak perlu pening. Anda hanya perlu anda boleh lihat sajalah apa yang akan saya tunjukkan, dan anda tidak perlu peningkan kepala anda jika anda tidak faham. Saya cuba ingin menjelaskan sedikit lah mengenai meta tag keyword atau meta tag description. Okay. Biasanya untuk pengguna-pengguna advance, tak ada masalah lah untuk melihat bahagian ini. Tapi untuk pengguna-pengguna yang masih baru, yang tidak biasa dengan pembangunan laman web, mungkin agak mengelirukan dan mungkin boleh membuat anda pening kepala lah bila melihat kod-kod seperti ini. Okay. So macam mana saya boleh buka bahagian kod ni? Okay, di mana-mana bahagian laman web kita boleh klik kanan dan pilih jangan di bahagian image lah. Kita boleh pilih view source. Okay, di mana-mana bahagian ni kita boleh pilih view source. Okay, so inilah dia meta name keyword.
Okay, so ni keyword-keyword yang kita masukkan tu lah akan terpapar di bahagian ini. Dan ini pula meta tag description. Okay, description nama web kita lah. Okay, ini adalah penting untuk SEO ataupun search engine optimization. Okay, ini ada kaitan. Jadi tanpa MSM, okay, jika anda membuat nama web menggunakan HTML, anda perlu kod, perlu membuat coding seperti inilah untuk mengadakan meta tag keyword dan description ni. Okey. Tapi dengan MSM ianya mudah. Anda hanya perlu isi tempat kosong saja. Kalau kita nak ubah-ubah pun kita boleh ubah dan seterusnya klik butang kemas kini. So meta tag tadi akan berubah jugalah. Okey. So ianya memudahkan terutamanya kepada pengguna-pengguna newbie atau pengguna yang masih baru dalam bidang pembangunan laman web. Okey. Okay, yang seterusnya yang boleh saya tunjuk di sini adalah bahagian affiliate. Okey. So bila kita klik ataupun kita mouse over, kita boleh nampak lah. Okay. Boleh tengok di bahagian sini. Okay. Ref ID tu telah bertukar. Di bahagian hujung tu boleh nampak. Tadi saya letak pengasas. So link dia jadi kita punya affiliate ID lah. Okey. Selain daripada tu, kita punya maklumat, profil pemilik laman ni. Okey, maklumat kita, profil kita, nama kita, alamat kita, nama syarikat. Jika kita tetapkan di sini, ini akan dipaparkan pada beberapa bahagian di dalam laman web MSM ni. Okey. Di antaranya di bahagian hubungi kami. Okey. Kita klik hubungi kami ni, kita boleh nampak lah, dia akan panggil nama syarikat kita, okay, tajuk laman web kita, dan kita punya profil lah, nama kita, alamat dan juga nombor telefon. Okay. So okay. Selain daripada tu, jika kita lihat di bahagian atas sekali, ada dua butang, optimize database dan juga kosongkan record IP OTO. Okay, untuk optimize database ni, kita boleh klik lah untuk dioptimiskan database kita. Okay, kerana MSM ni ada menggunakan database, jadi kita boleh optimize database kita lah. Kita boleh kerap optimize database kita dengan klik butang ini. Okay. Selain daripada tu, kosongkan record IP OTO. Okay, MSM ni ada menyediakan fungsi OTO, di mana jika ada pengguna yang klik tak nak ataupun menolak tawaran OTO kita, okay, mereka tidak akan nampak lagi page OTO berkenaan. Okay, OTO ni adalah one time offer. Okay, mungkin kita ada jual produk utama, tapi dalam masa yang sama kita ingin upsell, okay, produk upgrade ataupun package yang lebih menarik dengan harga yang lebih tinggi. Okey. Jadi itu adalah OTO lah, one time offer. Dan kadang-kadang ada pengguna yang klik tak nak. Okey. Bila dia klik tak nak, mereka tidak akan nampak lagi page OTO berkenaan. Walau bagaimanapun, mungkin ada sebahagian di antara mereka yang menghubungi anda untuk melihat kembali dan mendapatkan package OTO tu. Okay. So kita boleh kosongkan record IP OTO ni lah, dan pengguna tadi akan dapat lihat semula page OTO berkenaan. Okay. MSM sengaja mengadakan fungsi seperti ini. Okay. Di mana jika terdapat fungsi seperti OTO ni, pengguna akan rasa rugi untuk klik tak nak. Okay. Sebab apa? Dia tak akan jumpa lagi tawaran yang istimewa seperti itu. Okay. Jadi sebab itulah MSM mencipta fungsi OTO seperti inilah, supaya menggalakkan pengguna membeli package OTO berkenaan. Okay. Dan kita pula sebagai usahawan ataupun sebagai internet marketer berpeluang untuk mendapat jualan yang lebih tinggi jika terdapat fungsi OTO seperti itulah. Okay. Okay, saya rasa setakat itu dulu tutorial kali ini. Kita bersambung kepada video seterusnya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.